آله وأصحابه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير كنا فاعلين يا رب سليمان ويا رب إبراهيم يا رب موسى وعيسى يا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله يا رب العالمين أمين أمين يا رب العالمين الحمد لله Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Allah taala mudah-mudahan berkati kita, rahmati kita, ampunkan seluruh dosa kita. Dosa kecil kita, dosa besar kita, sengaja kita, tak sengaja kita pada Allah, minta Allah taala ampunkan dengan berkat majlis ilmu. Minta Allah taala jadikan kita orang yang istiqamah dengan majlis ilmu, istiqamah dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, istiqamah buat amal-amal yang soleh. Allah jadikan kita orang soleh. Allah jadikan isteri kita, suami yang soleh, solehah. Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh, solehah. Allah jadikan kehidupan kita tenang. Allah rezekikan kita rezeki yang melimpah ruah daripada segenap aspek kehidupan. Rezekikan kita dengan kematian yang baik, husnul khatimah. Allah masukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala beserta dengan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bukan dekat kita, bahkan seluruh ahli keluarga kita dan seluruh kaum muslimin dan juga muslimat berkat daripada majlis ilmu yang kita hadiri dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bila kita sebut berkat, Islam ajak kita mencari berkat. Bukan mencari banyak, mencari hidup yang berkat. Kalau dapat berkat, benda sikit, tapi kita mudah beramal dan kita akan jadi orang yang tenang. Berkat ni sampai kita minta dalam semayang. Dalam semayang ada perkataan berkat. Pasal tak kat mana? Kalau tak sebut perkataan berkat tu dalam semayang, jadi batal semayang, tak sah semayang. Dia ada perkataan berkat yang kita minta dalam sembahyang. Kalau kita tengok perkataan berkat dalam sembahyang ni, dia duduk dekat tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Tahiyat awal, dia baca tak apa, tak baca pun tak apa. Dia sunat. Sunat abad. Kalau tak baca, mengikut Imam Syafi'i, tertinggal bacaan, kena buat sujud sahwi. Adapun kalau tinggal sujud sebagai tahiyat akhir, dia kena sembahyang lain, batal sembahyang dah. So bacaan tahiyat akhir ikut Imam Syafi'i sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sampai tentu. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali sampai tentu. Adapun mazhab Maliki, mazhab Hanafi sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun bacaan tahiyat tu yang kita duk baca ni, kita mengikut riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas kata, aku punya bacaan tahiyat ini lebih mendekati Quran, lebih tepat, lebih afdal. Abdullah bin Mas'ud juga meriwayatkan bacaan tasyahud akhir juga, tapi tidak ada perkataan berkat. Kalau perkataan tak yang Abdullah bin Mas'ud, riwayat tasyahud akhir itu dengan at-tahiyyatu lillah, at-tahiyyatu lillah, wassalawatu wattayyibat. Dia tak ada macam Abdullah bin Abbas, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Sebab Abdullah bin Abbas kata, Nabi ajak aku sebagaimana perkataan Quran. Dalam Quran sebut tahiyyatan tayyibatan mubarakatan. Jadi aku mengatakan bahawa yang afdal bacaan tasyahud akhir adalah dengan periwayatan daripada Abdullah bin Abbas, dan inilah yang dipegang oleh Imam Syafi'i. So bacalah kita tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah
wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai itu wajib. Assalamualaikum warahmatullahi. Adapun kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai fil alamin innaka Hamidum Majid, itu sunat. Jadi kalau tak baca betul macam saya baca tadi, sembahyangnya tak sah. Kalau tak baca betul, yang perkataan, setiap perkataan tasyahud akhir itu mesti dibaca dengan tepat sebagaimana baca Fatihah. Baca Fatihah, hukum membaca Fatihah wajib. Hukum belajar mengenal Fatihah fardu. Hukum membaca Fatihah wajib. Hukum belajar membaca Fatihah fardu. Jadi fardu ain lah. Fardu ain ala kulli muslim untuk kita baca apa itu suratul Fatihah dan kita baca dengan tepat. Begitu dengan membaca tasyahud akhir ini, hukumnya wajib. Belajar membaca dia jadi fardu. Jadi mana kedudukan berkat adalah dalam tasyahud akhir itu lah. Maksud tasyahud akhir at-tahiyyat. 1, al-mubarakat. 2, as-salawat. 3, at-tayyibatu lillah. 4, Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. 5, Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. 6, Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. 7, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Konten doa tu doa. At-tahiyyat maksudnya salam sejahtera pada Allah yang maha sejahtera, yang tidak ada kesejahteraan lain sesempurna Allah Subhanahu wa taala yang amat sejahtera, jauh daripada fana, jauh daripada persamaan dengan manusia. Mukhalafah lil hawadith. Allah Taala bersalahan sungguh dengan kita. Kalau Allah Taala sama dengan kita, maka dia bukan Allah. Ada golongan yang menyamakan Allah dengan kita, sebagaimana dia mengatakan Allah Ta'ala itu bersamayam di atas arash. Dia mentafsirkan ayat mutasyabihat. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Dia ambil meaning ayat tu secara zahir. Sedangkan ayat Quran ni ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Maksud ayat mutasyabihat, ayat yang tidak boleh ditakwilkan, tidak boleh ditafsirkan. Tapi ada orang yang berpegang dan mentakwil dan mentafsirkan ayat, meletakkan bahawa Allah Ta'ala tu setelah mana dia menjadikan alam ini dengan 6 hari, perbuatan Allah tu yang menjadikan langit dan buminya selama 6 hari, kemudian Allah bersemayam di atas arasy-Nya. Jadi seolah Allah tu bagaimana sifat makhluk, tapi Allah Ta'ala jauh daripada sifat makhluk dan Allah tidak bertempat. Allah tidak boleh ditakwilkan bertempat di atas arasy. Kalau Allah Ta'ala perlukan tempat atas arasy, Allah menciptakan arasy. Sebelum Allah jadikan arasy, Allah duduk mana? Tanya Allah duduk mana sebelum tu? Tak boleh nak jawab. Bagi tuduhan orang yang mengatakan Allah Ta'ala duduk atas arasy, dia tak boleh nak menjawab di mana Allah duduk sebelum Allah Ta'ala ciptakan arasy. Jadinya Allah tidak bertempat. Dan Allah begitu dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat tengkuk kita sendiri ni, duduk tepi kita ni, yang kalau kita tersilap pergi cucuk dia mati terus. Ada kes kan, anak berkelir itu ni, silap pergi cucuk kat situ ya, mati terus adik dia. Urat tengkuk, urat besar. Maknanya dekat sungguh Allah dengan kita, lebih dekat daripada urat tengkuk kita. Jadi Allah maha sejahtera. Dan kelompok yang mentakwilkan itu Wahabiyah. Nah, yang kontroversinya Wahabi ini adalah pada pentakwilan ayat yang mutasyabihat tadi itulah. Jadi agak sangat besar dan bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Selain banyak lagi lah dakwaan-dakwaan Wahabi ni. Kalau kita boleh baca secara ilmiah, nanti kita bawakan apa yang kita nak faham tentang Wahabi yang dikeluarkan satu modul
berkaitan dengannya di salah sebuah universiti tempatan kita lah. Itu kajian ilmiah lah. So kita baca saja. Bukan kita nak buat tuduhan apa. So kita nak kenal. Adakah mereka ni orang yang menolak bid'ah sebagaimana tu. Itu satu hal. Dan bagaimana kemunculannya. Dan mereka kata mereka mendakwa bahawa mereka adalah golongan salaf. Golongan salaf. Dengan menamakan salafi. Salafi. Mereka berakidah. Tidak berakidah dengan akidah salaf. Tapi bermazhab. Mereka bermazhab dengan mazhab salaf. Kita nak kenal salaf tu apa? Lepas tu kita nak kenal kemunculan Salafi itu dibawa oleh Ibn Taymiyah dan kemunculan Abdul Wahab pada tahun 1111 Hijrah. Mazhab akidah mereka adalah mazhab Ibn Taymiyah yang bukan daripada salaf, tapi mazhab mereka punya fiqh mereka adalah mazhab salaf, mazhab Hambali. Nanti kita tengoklah timeline tu supaya kita nampak. Dan akidah ahli sunnah wal jamaah diambil akidah daripada salaf. Akidah mazhab fiqh juga daripada salaf. Jadi kita berakidah dengan Imam Syafi'i, mazhab fiqh kita, dan mazhab akidah kita bermazhab dengan Abu Hasan Syari, Mansur Maturidi, juga daripada ulama-ulama salaf. At-tahiyyat, Allah, salam sejahtera pada Allah yang maha sejahtera. Al-mubarakat, Allah yang maha memiliki segala keberkatan. Yang kita tagih keberkatan tu supaya Allah bagi kat kita. Kita mencari berkat tu daripada Allah. Siapa tak cari Allah, dia tak berkat. Hidup dia tak berkat. Maksud kata, siapa yang tak semayang, Allah Ta'ala bu'dan ba'idun anir rahmatillah. Allah Ta'ala laknat dia. Senang cerita. Tak berkat. Maksudnya bahaya orang tak semayang ni. Dan kalau orang yang tak semayang, hidup dia tak berkat, diri dia panas, bini dia panas, anak dia panas, rumah dia panas, hancur hidup dia. Tak ada tiang, tak ada rumah sebenarnya. Hidup dia kucar kacir kerana dia tak semayang sebab dia jauh daripada rahmat Allah dan tidak ada berkat dalam hidup dia. Sebab kita minta berkat ni adalah dalam semayang kita tu. Tahiyyatul mubarakat. Allah maha memiliki berkat, bagi berkat kat kita. As-salawat, tahiyyatul mubarakatus salawat. Maksud as-salawat adalah solat-solat yang kita dirikan 5 waktu itu. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, yang kita diwajib dan difardukan sembah, dan 5 waktu sehari semalam. At-tayyibatu lillah adalah segala puja-puji bagi Allah Subhanahu wa taala sahaja. So, konten sembahyang kita tu adalah kita memuja-muji Allah daripada awal kita angkat takbir sampai salam. Seluruh kalam puja-puji adalah untuk Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar kabir, alhamdulillah kathira. Doa iftitah puji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Doa suratul Fatihah. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim. Puji Allah. Sami Allah liman hamidah, rabbana lakal hamdan hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Puji Allah. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar, rabbighfirli warhamni wajburni. Allahu Akbar, at-tahiyyatul mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Segala puja-puji hak layaknya ada pada Allah, tersemat semua di dalam tahiyat akhir yang kita baca kesimpulan akhir sebelum bagi salam tu. At-tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kita bagi salam sejahtera terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala limpah rahmat kasih sayang Allah pada nabi kita, dan juga Allah bagi mubarakat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Segala limpah rahmat Allah pada nabi, berkat Allah tu Allah Taala campak pada nabi, batang tubuh nabi itu sangatlah berkat. Sebab Allah Ta'ala lah yang bagi berkat pada diri baginda Nabi SAW. Dan kita bertawassul dengan keberkatan diri Nabi. Ya Allah, dengan berkatnya diri mulia baginda Nabi SAW, jadi mustajabkanlah doa kami. Boleh bertawassul dengan diri Nabi. Begitu para sahabat ambil berkat pada rambut Nabi. Tak dalam topi dia, tak dalam topi perang dia. Masa nak akhir hidupnya, letakkan rambut Nabi di bawah lidah aku, kuburkan aku dengan lidah Nabi, dengan rambut Nabi. Ambil tanda nak ambil berkat pada diri baginda Nabi yang Allah Ta'ala
letakkan berkat pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita doa, Assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Allah, bagilah kesejahteraan kepada kami, kepada hamba-hambamu yang soleh, para salafus soleh yang dulu, hambamu yang soleh yang jadi itu imam kami, hambamu yang soleh duduk ada sebelah kiri dan kanan kami dan juga belakang kami. Maka kami bersyahadah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita fahamlah, syahadah itu adalah kalam dua kalimah syairah, dan juga selawat atas Nabi, kita mendoakan kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Masa kita syahadah tu, maka kita dituntut untuk kita menggerakkan jari. Gerakkan jari macam tu rupanya ada hadis gerakkan jari macam ni. Ada hadis, dan hadis tersebut mengatakan bahawa gerak jari macam ni adalah untuk kita seolah kita melawan syaitan. Ada membunuh syaitan. Dan hadis menggerakkan macam ni cuma ada satu dalam riwayat, dan hadis yang tidak menggerakkan jari macam ni ada 12. Dalam 12 riwayat bab menggerakkan jari, cuma satu hadis sahaja yang menggerakkan jari, sebelah lagi tidak bersetuju, bukan tidak bersetuju. Mereka tidak mengatakan menggerakkan jari macam tu, tapi menggerakkan jari satu ya macam ni. Jadi siapa menggerakkan jari macam ni tidak membatalkan sembahyang, dia ada dalil. Siapa yang menggerakkan jari macam ni pun dia ada kuat dalil dia. Jadi tak boleh nak menyalahkan siapa-siapa, silakan buat. Masing-masing ada dalilnya. Cuma kekuatan dalil ni 11, dalil ni satu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, bila nak angkat jari ni kalau mazhab Imam Syafi'i angkat perkataan illa Allah naik. Illa Allah. Kalau mazhab Imam Malik, la, tu dah angkat. Kita kata pengecualian illa baru angkat, dan dituntut dan disunatkan, bukanlah diluruskan, tetapi dibengkokkan sedikit. Dibengkokkan sedikit masa kita mengangkat, dan ini sunat saja. Dan jari ni sahaja yang dituntut angkat. Jari ni tak boleh, jari ni tak boleh, jari ni tak boleh, jari ni tak boleh. Sebab jari ni adalah kata ulama tasawuf, uratnya bersambung dengan hati rupanya. Jari ni jari iman, jari tauhid. Lepas tu kita mengangkat jari ni sahaja. Dan tidak perlu dan tidak boleh pun diangkat dengan jari lain bagi menggantikan jari ni, kalau jari ni tidak ada. Jadi mengangkat pada perkataan illa Allah. Dan bila angkat tidak perlu diturunkan lagi, kata ulama, tidak perlu diturunkan. Biar stay macam tu. Biar stay macam tu sampai kita bagi salam. Tak perlu kita habis baca kita hamparkan dia. Biar stay macam tu sampai Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Habis tu ada perkataan mengata mazhab Imam Syafi'i disunatkan untuk kita sapu muka. Allahumma inni Allah mazhab anni huzni wal hazan. Allah jauhkan aku daripada aku benda sedih lagi pada aku ni hami, daripada muka aku serabut lagi muka aku mudah sedih. Ya Allah jauhkanlah. Itu mazhab Imam Syafi'i. Nak tunjuk berkat tu kita minta adalah sampai dalam sembahyang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, hukuman bagi orang yang rela sebagai pasangan liwat. Tak habis kita tajuk liwat. Hukuman orang yang rela sebagai pasangan liwat. Dari Khalid bin Al-Walid, dari Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, ia pernah menulis surat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Khalid Al-Walid seorang yang diberi gelaran Saifullah. Dapat gelaran Saifullah adalah dalam peperangan Mu'tah. Lepas daripada 3 panglima gugur, seorang ditakdirkan Allah pergi ambil bendera Islam, berlari bawa pergi bendera kepada Khalid Al-Walid, dan Khalid Al-Walid pegang. Nabi ketika berada di atas mimbar, Nabi mengatakan bahawa bendera sudah berada di tangan seorang daripada pedang Allah. Saif min suyufillah, nama Khalid Al-Walid. Pada perang itulah Khalid Al-Walid dapat gelaran Saifullah, pedang Allah. Ia pernah menulis surat kepada Abu Bakar As-Siddiq bahawa ia mendapati di satu wilayah ada seorang laki-laki yang secara sukarela digauli pada duburnya. Mendengar kabar itu, Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabat menyikapi perkara tersebut. Ali bin Abi Thalib berpendapat
perbuatan ini adalah satu dosa yang tidak diketahui kecuali oleh satu umat, iaitu kaum Lut. Ini mereka bermesyuarat ni. Maknanya dapat berita daripada Khalid Al-Walid, bagi tahu kepada Abu Bakar pada ketika itu adalah Amirul Mukminin. Maka Amirul Mukminin buat mesyuarat untuk tengok kes ni. Maka pandangan Abu Talib dalam mesyuarat tersebut mengatakan perbuatan itu adalah satu dosa yang tak tahulah sebelum ni tak ada kaum yang buat melainkan kaum Lut. Allah memberitahukan kepada kita tentang apa yang telah Dia tetapkan untuk mereka. Aku berpendapat ia harus dibakar dengan api. Ini hukuman. Aku berpendapat ia harus dibakar dengan api. Akhirnya Abu Bakar menulis surat balasan kepada Khalid agar membakar orang itu dengan api. Selanjutnya Khalid pun membakarnya. Hari ini kalaulah pelaksanaan hukum bakar ini masih lagi ada, ramai nak kena bakar. Di Malaysia, JAKIM mengeluarkan status statistik yang saya terbaca lah 2017 lebih kurang ada 130,000 orang yang kaki pungkok ni di Malaysia, yang 2018 meningkat 100% sampai 300,000 orang di Malaysia. JAKIM 2018. Hari ni 2022. Ke atas juta orang pungkok ni. Na'udzubillah min zalik. Jadi pak bungkuk ni banyak, kita pula hukuman terhadap orang yang bungkuk ni pun mungkin. Kita ada hukuman, kita tidak membenarkan, kita tidak melegalkan. Dalam kanun keseksaan sebenarnya ada hukuman kanun keseksaan. Kena refer balik 377 something lah kot. Dalam undang-undang kanun keseksaan bagi orang yang melakukan perbuatan homoseks ni, ada dalam undang-undang kita. Cumanya kita nak tangkap mereka. Tempat gelaran gerakan mereka dekat Malaysia ni makin berani, makin menjadi. Jadi kalau kita tak bagi titik noktah, kalau kita setuju, tapi Singapura setuju. Singapura Perdana Menteri dia sudah pun bersetuju untuk menghilangkan kanun keseksaan, menghapuskan kanun keseksaan dan mengiktiraf bahawa itu hak masing-masing untuk hidup secara bebas. Gitu. Jadi jiran kita ada bawah. Tapi kalau mereka setuju, kalau Allah Ta'ala bagi azab, bagi bala sekali dengan Malaysia, memang banyak. Hari ini memang bala banyak. Hari ini memang bala banyak Allah Ta'ala bagi. Lepas dapat bala, lepas dah okey, kita jemput bala lagi. Orang hari ini gila. Kita tengok dalam media pun takut. Tak pakai baju pun dia tunjuk dalam Facebook. Arti-arti suka apa. Sebab tak malu. Jadi LGBT pun promote. Sebab tak malu. Hilang rasa malu pada akhir zaman ni. Dan kita hidup dalam zaman yang sangat dahsyat sebenarnya ni. Kita hidup dalam zaman yang sangat dahsyat. Yang bahkan konsert pun banyak. Sejak akhir-akhir ni yang masuk. Banyak konsert yang buat. Tapi bila konsert raihan, konsert ketuhanan tidak mendapat sambutan. Perihal agama ni memang tak dapat sambutan. Nabi lepas sembahyang subuh, Nabi suka pesan. Nabi lepas sembahyang subuh, Nabi pusing belakang, Nabi cakap dengan yang hadir sembahyang subuh. Antaranya satu hari Nabi berpesan sampai dalam riwayat Irbad nama sahabat tu kalau saya tak silap. Dia kata satu subuh tu Nabi bagi pesanan, yang pesanan Nabi tu lain macam. Sampai kami ni menangis. Ketak jiwa kami sampai teriak kami. Seolah itulah pesanan terakhir dan seolah menunjuk kata Nabi nak mati lah, nak wafat dengan pesanan tu. Nabi pesan bahawa lepas pada aku wafat esok ni, kamu akan berhadapan dengan zaman yang banyak orang berselisih. Banyak khilaf, banyak pergaduhan. Banyak sekali fitnah. Dan oleh itu kamu pegang sungguh-sungguhlah dengan sunnah aku. Pegang sungguh-sungguh ni agama yang kamu duk pegang ni, pegang sungguh.
dengan gigir gerham kamu Nabi buat perumpamaan bin nawajis, genggam sungguh-sungguh sunnah aku, sunnah khulafa rasyidin, pegang supaya kamu tak kena fitnah, supaya kamu selamat, genggam sungguh Islam ni. Sebab akhir zaman ni Islam ni orang tak apa nak peduli ingat, nak ikut sangat, dan Islam pun terfitnah dengan orang yang bawa Islam tu sendiri. Akhirnya orang kata dia nak berdakwah pun dia pun sama naik. Jadi baik kita jadi jahat, senang itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini satu hukuman yang perlu dan patut dibuat terhadap kelompok LGBT ini, homoseks ini adalah bakar mereka. Ali juga berkata, barang siapa yang menempatkan dirinya secara sukarela menjadi objek liwat, pasti Allah akan munculkan pada dirinya nafsu keperempuanan dan menjadikan dirinya setan yang terkutuk di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Rupa-rupanya betul no? Ali radhiyallahu anhu, siapa yang jadi bahasa orang yang kena liwat ni, nama dia bottom. Top orang yang meliwat. Bottom ni orang yang kena liwat. Dan selalunya orang yang kena liwat ni dia mesti jadi diri naluri dia seolah keperempuanan. Dia jadi lembut. Orang hak top ni dijantan. Badan sadu. Ni pun sadu juga tapi sadu pi lembut. Jadi ada jiwa keperempuanan dalam diri dia tu. Jadinya dia akan esok ni Allah akan kutuk dia kalau dia meninggal dalam keadaan dia tak sempat taubat, maka menjadikan dirinya setan. Setan ni sifat. Cuma yang ada manusia jin, manusia iblis. Iblis pun nama. Manusia jin. Nah, jin iblis adalah maksudnya nama iblis yang asal adalah Azazil. Tak mau sujud kepada Adam, Torada, terkeluar daripada syurga, maka diberi gelaran iblis. Jadi jin yang jahat, orang yang jahat dinamakan syaitan. Sifat yang jahat nama dia setan. Jadi mengatakan bahawa orang yang jahat itu, setan itu minal jinnati wan nas, daripada jin dan juga manusia yang terkutuk di dalam kuburnya sampai kiamat. Umat juga bersepakat bahawa siapa saja yang melakukan liwat terhadap budaknya, maka ia adalah pelaku liwat lagi berdosa. Di antara yang diriwayatkan adalah bahawa Isa bin Maryam, ini Nabi Isa, dalam perjalanannya menjumpai api yang membakar seorang lelaki. Lantas Isa AS mengambil air untuk memadamkannya. Tiba-tiba api berubah menjadi seorang anak muda dan laki-laki itu berubah menjadi api. Nabi Isa terkejut dengan kejadian itu dan berkata, "Wahai Rabbku, kembalikanlah keduanya kepada kondisi semula di dunia agar aku bisa menanyai keduanya tentang apa yang terjadi dengan mereka berdua." Allah pun menghidupkan mereka berdua yang ternyata keduanya adalah seorang laki-laki dan seorang anak muda. Lantas Isa bertanya kepada keduanya, "Apa yang terjadi pada kalian?" Laki-laki itu berkata, "Wahai Ruh Allah, dahulu di dunia aku diuji menyukai seorang anak muda sehingga nafsu syahwatku membuatkan diriku meliwat dengan dirinya. Maka tatkala aku dan anak muda itu mati, ia pun dijadikan api yang membakarku dan di lain waktu aku dijadikan api yang membakar dirinya. Inilah azab yang menimpa kami hingga hari kiamat." Nak tunjuk kata Nabi Isa AS, satu mukjizat dia adalah boleh menghidupkan orang yang mati. Minta pada Allah Ta'ala, Allah menghidupkan dan dia boleh bercakap dengan orang yang mati itu dengan mukjizat Nabi Isa ibn Maryam. Nabi Isa ni apa yang datangnya selepas daripada Nabi Musa. Nabi Musa Bani Israel, Nabi Isa pun Bani Israel. Nabi Isa bukanlah nak menukarkan kitab Taurat, tapi nak melengkapkan kitab Taurat itu dengan kitab Injil. Isa alaihissalam dikatakan Ruh Allah sebab dia tidak berbapa. Isa alaihissalam tidak berbapa dan mak dia Maryam. Maryam ni pula
penghulu syurga bagi perempuan. Penghulu syurga bagi perempuan. Yang pertama adalah Maryam. Kata Nabi, penghulu syurga bagi perempuan ada 4. Yang satunya mak kepada Isa, Maryam. Mak kepada Isa, Maryam. Dan juga yang kedua adalah Khadijah binti Khuwailid, isteri baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang tiga jadi penghuni syurga bagi perempuan adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Fatimah binti Muhammad. Anak Nabi kita Fatimah Zahra binti Muhammad. Dan yang keempat, isteri Fir'aun, Imra'atu Fir'aun, Asiyah binti Muzahim, Asiyah. Ini 4 orang yang menjadi 4 orang perempuan yang menjadi penghuluwati syurga. Tengoklah perangai masing-masing. Bagaimana Maryam dengan ujiannya sampai Allah pilih rahim dia untuk mengandungkan Isa alaihi salam tanpa melalui proses sebagaimana yang sepatutnya mengikut sunnatullah, sampai dia digelarkan sebagai anak Tuhan. Sampai Nasrani pun mereka berkhilaf nak meletakkan Isa ni macam mana, dan akhirnya mereka mengikut nafsu mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Namun ada kalangan Nasrani yang tak setuju, yang mereka bersetuju bahawa Isa ni adalah Nabi. Antaranya di kalangan Bani Israel, Juraj seorang ahli ibadah. Juraj seorang ahli ibadah yang dia terkena fitnah doa mak dia. Kan mak dia kata, kalau ya Allah Tuhanku, jangan matikan Juraj sebelum mana dia terkena fitnah dengan seorang perempuan. Sebab mak dia panggil dia 2-3 kali tak dengar, tak menyahut. Ini sahih hadis dalam kitab Riyadhus Salihin. Jadi mak dia pergi doa. Jangan main-main, doa mak dia mustajab. Akhirnya Juraj, seorang ahli ibadah yang taat, kalangan Bani Israel, kena fitnah. Begitu dengan si anak yang nama dia Ghulam. Dia tak ikut agama Nasrani, dia ikut agama iman. Zaman Nabi Isa, Ghulam, kisah budak yang dia diarahkan untuk belajar sihir, tapi dia tak belajar sihir. Dia pergi jumpa dengan seorang rahib, belajar dengan seorang rahib. Akhirnya dia kantoi dengan raja, dan raja tadi nak bunuh dia 3 kali kan, tak berjaya untuk bunuh. Dan akhirnya dia kata, kalau nak bunuh aku, kamu kena kata bismillahi rabbi hadha qulam, panah tepat kepada dada dia. Dan kawan tu pun buat, disaksi dengan seluruh penduduk kampung. Akhirnya budak ni mati dengan keadaan budak ni berjaya mengimanikan. Bagi orang kampung dia beriman dengan Tuhan anak ni. Jadi itu berlakulah pada zaman Isa ibn Maryam. Dan mereka mengikut selepas pada Isa tu, datanglah baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang benar menjelaskan bahawa Nabi Isa tu adalah bukan anak Allah. Bukan anak Allah, tetapi adalah sebagai Rasulullah, sebagaimana Nabi. Benda ni tuan-tuan boleh baca dalam surah Saf. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaqu azaqallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Itu tentang Isa, tentang Nabi Isa yang kaum dia beriman dengan Isa, beriman dengan Musa lah. Pada peringkat awal tu beriman dengan Nabi Musa, menyelamatkan mereka daripada Fir'aun di Mesir, keluar daripada Mesir, pergi duduk di padang Tih itu, selepas pada duduk menyeberangi Laut Merah,
Maka ketika itu barulah Nabi Musa dia diarahkan Allah untuk pergi ke Tursina nak dapat kitab Taurat. Kitab Taurat dia turun 40 hari sekaligus, 40 hari. Dapat dalam surah Baqarah pula cerita ni. 40 hari dan menurunkan 10 rukun, 10 perkara penting asas kepada Bani Israel. Dan Bani Israel ni tetap mereka bangga saja. Mereka bangga saja kata kami ni Allah Ta'ala bagi kitab. Tapi mereka ni baca saja kitab tu. Tapi mereka tak beriman, bukan tak beramal dengan kitab. So Allah menggambarkan orang Bani Israel ni sebagaimana dalam surah Jumaah pula. Surah Jumaah, masalul lazina hummilut Taurat, masalul lazi, perumpamaan orang yang membawa kitab ini sebagaimana orang yang menanggung kitab, sebagaimana kedai yang menanggung kitab. Dia menanggung kitab saja tapi tak beramal dengan kitab dah. So dia boleh berbangga macam tu sajalah. Tu selepas tu depa tak ikut Musa, tak ikut Nabi Musa langsung. Sampai mereka kutuk Nabi Musa. Mereka tahu Nabi Musa tu Nabi. Tapi mereka kutuk kat Nabi Musa. Sampai mereka tak beriman kat dengan Nabi Musa. Sampai mereka kacau kat Nabi Musa ni. Sampai mereka kata Nabi Musa ni teluk kecil. Sampai Nabi Musa ni berkata teluk dia kecil. Punya Nabi Musa kata hampa ni nak sakitkan aku ni sampai macam mana? Ada turun ayat. Iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani. Pasal apa hampa nak sakitkan aku? Wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Hampa dah tahu dah aku ni Rasulullah yang diturun mai kepada kamu ni. Minta apa saja manna wa salwa, belah laut depan kamu semua dah. Sampai hampa nak kutuk aku ni, kutuk sungguh. Sampai ke teluk aku pun hampa nak kacau. Lah kali Nabi Musa pergi mandi. Syariat Nabi Musa mandi telanjang kat tempat ramai, tak apa lagi. Maksudnya bukannya Nabi Musa pergi mandi telanjang depan orang. Nabi Musa mandi di ujung, jauh sikit pada orang. Batu pula buat hai. Allah Ta'ala nak tunjuk kuasa. Batu buat lari pula baju Nabi Musa. Nabi Musa pula ligan batu tadi dalam keadaan yang telanjang. Nampaklah teluk Nabi Musa kat orang Yahudi. Oh, dia kata tak, besar macam biasa. Itu dia kata. Apa kutuk Nabi Musa, Allah duk selamatkan Nabi Musa. Dengar macam lawak tapi ni cerita yang ada dalam hadis Quran. Wa idh qala Isa ibn Maryam inni Rasulullah ilaikum. Tu Nabi Musa pun kata sesungguhnya wa idh qala Isa ibn Maryam inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku ni Nabi Isa. Turun ni Isa. Yang kata ni Isa ibn Maryam yang mereka mengatakan bahawa itu adalah anak Allah. Tapi tak, Nabi Musa tak pernah mengaku dia anak Allah. Bahkan dalam kitab Injil tidak ada pernah menyebut perkataan bahawa Nabi Isa adalah anak Allah. Melainkan Nabi Isa selalu duk sebut diri dia roh Allah, roh dia Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Yang akan datang selepas daripada aku Isa ni, min ba'di ismuhu Ahmad. Yang datangnya Nabi, seorang lelaki yang nama dia Ahmad, Isa ibn Maryam. Ini Nabi Isa, kelebihannya adalah dia ni boleh menghidupkan, bahkan bertanyakan pada lelaki ni pasal apa jadi api, pasal apa terbakar ni. Kali dia kata bahawasanya dia hidup dalam keadaan dia suka kat lelaki dan mereka ni bersetuju jadi LGBT, maka diazab Allah sampai kiamat. Kita berlindung pada Allah, mohon ampunan serta keselamatan taufik kepada perkara-perkara yang dia cintai dan dia radai. Mai bab pula, bab menggauli isteri pada duburnya. Ni kadang-kadang orang yang tak tahu hukum, dia main tibai lah. Yang dia tahu kata, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Dia pakai ayat Quran surah Baqarah. Perempuan kamu tu adalah ladang untuk kamu. Bila ladang untuk kamu ni, kamu boleh jalanlah atas perempuan yang kamu nak, kok mana jalan yang kamu nak. Ni dalam Quran. Namun jangan kita bacakan Quran itu takat terjemahan, perlu kepada penafsirannya. Kalau baca secara harfin, secara perterjemahan, kita faham cara terjemahan tu, kata bini kita hak kita, punya pasal kita, kita nak menggauli dia macam mana. Tapi dia ada adab, dia ada syarat, dia ada rukun, sah halalnya. Halal haramnya dalam melakukan hubungan. Ada orang yang tak reti.
Dia menggauli daripada dubur. Bila dia menggauli daripada dubur, dia akan main satu benda yang nama dia ketagih untuk menggauli dubur. Orang JAKIM dah buat kajian, bahagian KSK yang cek orang yang pernah melakukan hubungan dubur, mereka ni akan main satu ketagihan untuk menduburi lagi. Wallah ta'ala alam, sebab di punggung ni, dubur ni, dia ada satu kuman yang boleh menjadikan satu ketagihan. Macam-macam. Jadi itu sebagai satu ujian kepada kita. Allah Ta'ala kata jangan buat. Ada sebab pasal apa jangan buat. Jalan depan adalah jalan untuk mengeluarkan benih. Jalan yang sepatutnya adalah jalan mengeluarkan benih. Itu dinamakan sebagai tempat kamu bercucuk tanam. Jalan belakang bukan tempat yang bercucuk tanam. Jalan belakang adalah tempat yang kotor. Tak sepatutnya melalui jalan yang belakang. Tapi jadi pengalaman Tok Imam ni, orang memang tak segan silu nak bertanya. Minta maaf Ustaz, saya nak bertanya. Soalan saya ni agak menjijikkan. Mula mukadimah. Jadi saya ada suami. Suami saya ni dia mendatangi saya dalam keadaan macam ni. Dan saya tak kenal siapa dia tu. Dan dia tu pun tak mengenali diri dia. Dia kata saya cuma nak tahu apa hukum dia. Sebab suami kata boleh. Dan suami kerap kali mendatangi belakang. Hukum dia haram. Memang dia takkan suka ikut jalan depan kalau dah pernah jalan ikut belakang. Menggauli isteri pada duburnya termasuk dalam perbuatan liwat adalah menggauli isteri pada duburnya. Ia termasuk perkara yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Allah firmankan, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Ayat saya baca. Maksudnya adalah bagaimana saja yang kamu kendaki, baik daripada arah depan mahu belakang, tetapi tetap pada tempat yang sama. Kan? Tak payah hurai. Adapun sebab turunnya ayat ini adalah kaum Yahudi di masa Nabi berpendapat jika seorang laki-laki menggauli isterinya pada kemaluannya daripada belakang, maka akan lahir anak juling mata. Ini fahaman orang Yahudi ni, Bani Israel, perkara yang Israeliat. Tidak boleh menggauli melalui arah belakang. Bukan jalan belakang, arah belakang. Jadi kalau menggauli arah belakang, mereka kata anak yang akan lahir tu juling. Lantas para sahabat menanyakan hal itu kepada Nabi. Maka Allah pun menurunkan ayat ini. Itu asbab nuzul ayat nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Jadi baik dari arah depan maupun belakang, penting adalah pada satu tempat yang sama. Dia tulis pada satu lubang yang sama. 25 hadis riwayat Bukhari. Dalam sebuah riwayat disebutkan jauhilah menggauli pada dubur yang sedang dan yang sedang haid. Ada yang menggauli ketika mana haid, hukumnya haram. Ketika mana haid itu berada dalam keadaan tak suci. Ilah dia sama, kotor. Haid darah kotor. Tempat belakang pun jalan kotor. So Islam tak mau kotor-kotor. Maka diharamkan untuk menggauli isteri walaupun pada lubang yang halal tetapi dalam keadaan haid. Sabda beliau pada satu lubang. Maksudnya adalah di tempat yang satu, iaitu kemaluan, kerana ia adalah tempat untuk menanam anak, sementara dubur tempat tinja yang sangat kotor menjijikkan. Abu Hurairah meriwayatkan pada Rasulullah, beliau bersabda, terlaknat orang yang menggauli isterinya yang sedang haid atau pada duburnya. Laknat. Laknat ni Allah Ta'ala cukup marah. Allah kata tidak ada rahmat aku pada dia. Laknat sebagaimana setan. Setan itu adalah makhluk pertama yang terlaknat dan dilaknat. Lepas mana dia kena laknat, dia pula nak kita pula dilaknat Allah. Lepas tu dia tak tolong kita dah. Dia berlepas diri dah. Siapa punya pasal kamu nak ikut aku? Aku tak menanggung atas dosa yang kamu buat. Dia berlepas. Semua juga perangai yang dinamakan setan juga adalah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay juga satu manusia yang terlaknat dan dia ini perangai macam setan. Dia janji nak tolong tapi mai kena hukuman dia lari. Jadi dalam tafsir Pak Hamka ketika mentafsirkan
surah Hasyar, surah Al-Hasyar. Hasyar ini kandungan dia ada ayat lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Dalam sebab turun asbab nuzul surah Hasyar ni adalah Nabi kepung. Hasyar tu maksudnya kepung. Nabi kepung ni kepung Yahudi. Nabi kepung Yahudi Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir, mereka bila mana Madinah itu tertegak, Nabi arahkan seluruh orang Madinah tu kena bersetuju dengan orang Islam. Apa saja yang berhadap azan ke? Habis lah. Tak apa. Terus ke apa sikit-sikit. Kena azan pun boleh. Tak payah dah. Abang dia bila duk cakap ni dia sambil duk idea nak kena mai. Dia tak perasan. Idea nak main ni tak perasan. Jam bunyi tadi. Jam bunyi pun tak ada bunyi tak tahu ni. Ada tak perasan. Nak kerah. Nak kerah otak ni bagi main balik ni satu tu. Bila bercakap ni nak tengok macam duk baca buku lah tu yang duk tengok kau tu Ustaz, tengok kau ni Ustaz. Nak bagi nampak buku tu duk depan balik. Jadi surah Hasyar tu turun mai sebab Bani Nadir. Bila mana Nabi buat Madinah tu, Nabi sepakat dah piagam Madinah tu dengan Yahudi, dengan Ansar, dengan Muhajirin. Satu negara berjanji bila mana musuh nak menyerang, sama-sama kita mempertahankan. Kita kena cintakan tanah air, jangan belot. Tapi Nadir mereka membelot. Masa Nadir ni sebab Nabi minta diat. Bila berlaku Bi'rul Ma'unah, Nabi hantar lebih kurang 70 orang tentera Nabi, orang tenaga pengajar ni pergi sampai ke Bi'rul Ma'unah tu, berlaku pembunuhan 70 tapi selamat seorang tu lari dan jumpa pula satu kabilah lagi. Dia merasakan kabilah ni orang yang membunuh mereka, dia pula pergi bunuh orang ni. Dia tersalah bunuh. Bila dia tersalah bunuh ni, dia balik cerita kat Nabi. Nabi kata kena bayar diat. Dia mana ada duit nak bayar diat. Maka Nabi kata kita penduduk Madinah kena kumpul duit, termasuk orang Yahudi pun yang berjanji apa berlaku di bumi Madinah sama-sama kita tanggung. Mereka pun kena bayar diat untuk membayar diat kepada keluarga yang terbunuh dengan jalan yang tersilap tadi. Tapi Nabi pergi rumah Bani Nadir. Rupa-rupanya Bani Nadir ni, dia kata inilah peluang untuk kita bunuh Nabi. Naik daripada atas nak hampak batu kat Nabi. Nabi dapat ilham melalui Jibril. Dan Nabi kata, Jibril kata balik. Mereka nak bunuh kamu, nak baling batu daripada tingkat atas. Nak kena Nabi mati. Masa tu Nabi pun cukuh. Nabi balik cepat. Sahabat pun tertanya kenapa Nabi lari balik cepat. Dan Nabi kata mereka nak bunuh. Dan Nabi pun buat proses pengepungan. Nabi kata aku bagi masa 2 minggu. Kalau hampa tak keluar, hampa kena, tak ada hukuman lain melainkan hukuman mati. Melainkan hukuman mati. Sebab mereka nak bunuh Nabi. Maka Nabi pun mengepung. Inilah yang tunjuk surah Hasyar ni adalah surah kepung. Dan bila mana kena kepung ni, mereka dalam masa tempoh 2 minggu tu, mai pula Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia bagi semangat kat geng-geng Yahudi ni. Kata hampa jangan takut. Kalau Nabi serang, hampa takkan kalah. Aku akan hantar 2,000 tentera untuk mempertahankan hampa. Mai Nabi goncang Yahudi ni, terkencing Abdullah bin Ubay. Apa pun tak ada, lari nyonya gitu. Tak ada janji pun. Depa tanya Abdullah bin Ubay mana janji? Dia pun tak peduli, angkat tangan punya pasal hampa. Inilah perangai setan. Yang nama dia Abdullah bin Ubay bin Salul juga adalah orang terlaknat sebagaimana setan. Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Hurairah, Nabi bersabda, barang siapa yang menggauli isteri yang sedang haid pada duburnya atau mendatangi dukun, maka ia telah kafir. Tu dia. Dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Daud. Man attakahinan fahuwa kafir. Siapa mai tukang tilik, tok bomo, dia adalah kafir. Kafir ini bermakna tak takut adalah kafir yang zahir ataupun kafir terhadap nikmat Allah ke. Tapi yang nak menunjukkan ini kafir yang maksudnya dia mengingkari arahan Allah. Mengingkari arahan Allah.
jelasnya LGBT ni adalah orang yang murtad. Orang yang lawan Allah secara terang. Siapa yang melawan perkataan Allah, Allah mengatakan haram secara mutlak, dia menghalalkan perbuatan yang haram secara jelas, fahuwa kafir. Itu maksudnya ni. Maksudnya adalah kafir secara zahir, jatuh murtad bagi orang yang menyokong gerakan LGBT kerana dia bukan melawan manusia tetapi melawan hukum Allah yang jelasnya khata'i. Tak boleh. Jadi satu huruf yang kita tak bersetuju dengan Quran, walaupun titik, walaupun baris, fahuwa kafir. Mutlak, secara mutlak. Jadi siapa saja menggali isterinya yang sedang haid, tapi kalau dia kata, ya memang haram pun, memang dosa pun, tapi aku tak menolak bahawa itu satu dosa dan larangan Allah, aku suka aku nak buat. Itu dosa. Dosa besar. Dosa besar yang tak sampai kepada tahap kafir, tapi tahap dia dosa besar, dia fasik. Melainkan kalau dia menyokong bahawa benda tu adalah hak asasi, jelas bercanggah dan melawan, bersetuju, maka kafir. Jadi siapa saja yang menggauli isterinya yang sedang haid atau menggauli pada duburnya, maka ia terlaknat dan masuk dalam kategori orang yang mendapat ancaman besar. Demikian pula ketika ia mendatangi seorang dukun, peramal, satu yang mencuri, bisa tahu benda yang mencuri, Tok Bomo tukang telik. So akhir kitab kita, nak saja nak baca bagi habis juga. Banyak orang bodoh terjerumus dalam perbuatan maksiat ini. Hal itu disebabkan oleh sedikitnya pengetahuan dan penegaran mereka terhadap ilmu. Yang jadi bodoh-bodoh sangat ni, buat ni kerana mereka tidak ada ilmu. Maka mereka pun senang terjerumus ke arah maksiat ataupun dosa besar. Kerana itulah Abu Darda berkata, jadilah orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu, orang yang mau mendengar ilmu, dan orang yang mencintai ilmu. Serta janganlah jadi orang yang kelima, iaitu kamu akan binasa, orang yang tak suka kepada yang tiga-tiga benda. Ini hadis ni, Ibn Hajar. Iaitu orang yang tidak berilmu, orang yang tidak menuntut ilmu, orang yang tak mau mendengar ilmu, dan orang yang tidak mencintai dan mengamalkan semua itu. Wajib bagi setiap hamba untuk bertobat pada Allah dari segala dosa dan kesalahan, serta memohon pada Allah ampun dan keselamatan daripada apa yang berlalu dalam urusan din, dunia, akhirat. Sesungguhnya dialah yang maha penyayang. Akhir kesimpulannya bahawa orang yang terjerumus kepada lembah kemaksiatan LGBT homoseksual ini adalah orang yang tidak cintakan pada agama dan tidak mendengar ilmu agama dan tidak suka kepada ilmu, tidak orang yang beramal dengan agama. Jadi gitulah. Yang akan datang kita akan membahaskan berkaitan bab memakan harta riba. Memakan harta riba. Riba ni ada banyak jenis, ada 3 jenis. Tapi kita tidak membahaskan jenis-jenis riba, kita nak tengok kesan daripada memakan harta riba. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan. Ya. Ya. Dia situ sunat. Situ sunat. Sampai Nabi kata, siapa yang bangkit daripada rukuk, sami Allah liman hamidah, dia sebut Rabbana lakal hamd habdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Habdan kathiran tayyiban, boleh? Dia itu muwafaqat perkataan dia dengan kalam malaikat. Rupanya malaikat pun dia semayang dengan kita. Dia muwafaqat masa kita bangkit daripada sami Allah liman hamidah, dia pun sebut Rabbana lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Dan mengampunkan dosa kita, ma taqaddama min dhanbih. Maksudnya Allah mengampunkan dosa-dosa kecil kita. Sama fadilat dia dengan kita baca amin beramai-ramai dengan sebutan amin. Rabbana lakal hamd, tu kepada Tuhan kami lah yang selayaknya untuk mendapat pujian. Rabbana, Tuhan kami, lakal hamd, bagi kamulah segala puja dan puji, segala rasa syukur. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja puji bagi Allah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Yang kita menunjukkan perkataan tu adalah kalam-kalam puja-puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak-banyak puja-puji yang kathir, yang lagi berkat, mubarakan, berkat lagi, fihi, padanya. Itu perkataan adalah menunjukkan Tuhan kami yang maha muji, maha berkat, pada dirinya segala puja-puji yang banyak. Kalau kita tak baca pun tak jadi masalah, sebab tu adalah satu benda sunat.
Tapi kalau kita nak menyempurnakan sembahyang kita, kita jangan tinggal walaupun sekecil benda yang tersembunyi di dalam sembahyang. Antara benda tersembunyi dalam sembahyang adalah perkataan tadi itu, Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Perkataan tu juga membantu kita, bagi kita ni tamak ninah yang tepat, supaya tak kalut. Kadang Sami Allah liman hamidah, Allahu akbar, turun. So kita nak mengekalkan tulang belakang kita ni, maka kita bacalah perkataan tu, nescaya kita mendapat rukun tamak ninah. Ada rukun tamak ninah kat situ, berhenti seketika. Kadar bacaan subhanallah. Ya. Ya. Okey. Hmm. 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 Untuk arah. Sami Allah liman hamidah. Kalau ustaz tu bawa main hadis, ada hadis tu tepatlah. Ada peristiwanya, asbabun nuzul dia tu, dia ada rujukannya, tepatlah. Saya tak saya tak uh, saya tak jumpa, tak pernah jumpa, tak terbaca lagi. Bukan saya kata tak ada, saya tak terbaca lagi asbabun nuzul yang jadi perkataan Sami Allahu liman hamidah. Cuma yang ada hadis adalah berkaitan Rabbana lakal hamd. Dah. Ada perkataan Sami Allahu liman hamidah didengar oleh sahabat. Didengar oleh seorang sahabat. Ada dalam kitab Bahrul Mazi bab 2 juzuk solat ni tu. Ada kalam Nabi, bila mana Nabi bangun daripada rukuk, Nabi membaca Sami Allahu liman hamidah. Dia cerita yang tadi tu mungkin yang sebelum nak sampai kepada perbuatan Nabi Sami Allah liman hamidah, itulah asbab nuzulnya yang jadi. Sebab sebelum ni perkataan perpindahan takbir, yang nama takbir ni ada dua. Satu takbir intiqalat, satu takbir takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah wajib. Allahu akbar, satu je takbiratul ihram. Lepas tu takbir tidak diwajibkan. Tapi nak menunjukkan itu sunat, melengkapi dan nak menunjukkan perubahan rukun, maka kita dituntut dan disunatkan untuk menyebut perkataan Allahu akbar. Tidak dituntut menyebutkan selain daripada perkataan Allahu akbar, contohnya subhanallah. Tetapi pasal apa? Pada Sami Allahu liman hamidah digunakan perkataan Sami Allahu liman hamidah. Dan berkemungkinan itulah cerita dah. Tu yang saya pun kena balik cari balik dalil tu. Rujukan tu. Kenapa setiap kali perpindahan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, masa rukuk tu dibaca Sami Allahu liman hamidah. Mesti ada peristiwa, dan itulah peristiwanya. Saya nak kata tepat, saya tak jumpa. Tapi kita balik cari. Berkemungkinan besar ustaz tu ada rujukannya. Tepatlah macam itulah. Cerita dah. Wallah ta'ala alam. Ada lagi? Ada lagi lambat nah? Okey. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Alhamdulillahirabbil alamin.